Assalamualaikum guys, welcome back my channel. Hari ni kita nak buat putu cawan pandan. So dia patutnya putu bambu Putu bambu ke yang dalam bulu tu. So kadang aku tengok dekat YouTube or Google dia pakai daun pisang. Bagi aku yang korang baru nak belajar cuba ni, korang pakai just guna lompang ni je lah, yang mudah dan senang. Kalau korang nak buat benda yang agak susah tu, nanti korang punya kuih tak jadi. Bila dah jadi baru korang boleh buat dekat buluh korang ke atau daun pisang korang. Okay guys, yang baru nak belajar macam aku ni, korang pakailah cawan macam ni. Nampak kemar dan mudah, dan insyaAllah korang punya kuih mantap guys, mantap. Okay, ni lagi mantap daripada putu piring sebelum putu cawan sebelumnya aku bagi yang warna putih punya. Yang ni dirasa keenakan pandan, dan aku letak bahan rahsianya adalah sebelum tu korang kena subscribe, share, like, komen dululah. Okay, so nanti aku akan buat video subscribe aku yang terbaru. Okay guys, okay, jom kita buat putu cawan versus Siti gitu. Okay, ni daun pandan. Kalau korang tak ada daun pandan duduk kat KL tu, korang pakailah pasta pandan, tak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau korang nak rasa padu dan bau dia keenakan pandan yang dipetik belakang rumah, korang belilah pandan original punya. Tapi tak ada masalah kalau korang nak pakai pasta pandan korang. Okay, so aku pakai daun pandan dalam 5 helai daun pandan, dan aku blend dia dalam 2 cawan macam tu lah. Tak apa, jangan kau kurang air, nanti nak blend lagi pula pandannya. Tapi tak ada masalah kalau korang tak ada daun pandan, boleh pakai pasta pandan, korang kacau dengan air lah gitu. Okay, dah ni daun pandan. So jom kita kukus kelapa dulu untuk elakkan kelapa kita basi. Kena kukus, okay? Kena kukus. Yang orang berniaga-berniaga tu kena kukus. Okay, kalau korang tak kukus, itulah yang korang pakai kelapa tu dia jadi basi cepat. Tak boleh simpan lama. So letak garam untuk keraskan lemak-lemak garam tu. Okay, korang kukus je dengan garam. Lepas dah panas tu, korang gaulkanlah garam dengan kelapa tu. Okay guys, kita kukus. Ni aku dah letak 2 cawan tepung beras. Aku kukus dia dalam 15 minit macam tu. So aku keluarkan dia, aku kukus kelapa. 2 cawan ni tu. Kalau korang tak nak kukus dia pun tak ada masalah. Korang bancuhkan dia dengan air panas. Okay guys, jelas tak ada masalah. Kukus dengan air panas sama je, bagi akulah. Okay, so ni panas-panas. Aku letak air terus. Aku letak garam untuk rasa lemak dekat kita punya tepung tu. Sebab tepung kita tepung beras, jadi kosong rasa dia tau. So kena letak garam. So aku letak pewarna hijau untuk cantikkan warna kuih kita lah sayang. Okay, then aku letak ni bahan rasa dia, bagi macam lagi enak lah. Tak ada tepung tu rasa kosong gitu. So aku letak 2 sudu serbuk santan. Tapi kalau korang tak ada serbuk santan ni, korang boleh pakai santan pekat 2 sudu saja guys. Okay, gaul-gaulkan. Dan kita sukat air. Okay, kita masukkan air 1 cawan, 1/2 cawan macam tu lah. Masuk sikit-sikit sayang. Okay, sayangku ni panas-panas tepung ni aku gaul. Tapi kalau korang tak nak kukus tepung beras korang, korang pakaikan air pandan tu jadi air panas. Tapi kalau korang tak ada pasta daun pandan tu, korang boleh gantikan dengan pasta pandan. Maaflah aku pakai tangan. Ni son-son tak apalah. Tangan aku dah kebal dengan kepanasan gitu. Okay, so sikit je aku alihkan. Okay, sikit korang letak. Tepung ni tak boleh terlampau banyak air dan tak boleh terlampau kering. Kalau kering korang punya tak masak. Kalau basah sangat pun korang punya pun tak masak. Okay, dia macam ni. So korang kena tunggu dia macam dalam 1 jam macam tu, sampailah dia jadi bergumpal macam ni. Okey, ni aku dah buat separuh ni. Macam ni bergumpal. Bila keras betul-betul, korang kena tutup. Nampak ni? Dia berderai. Bila pegang berderai. Tapi bila korang gempal-gempal dia akan kempal. Itu maknanya korang punya tepung menjadi. Sebelum korang nak buat ni, step aku buat ni, aku tak tahu. Sagat tepung ni. Okey, korang kena tunggukan korang punya tepung ni dalam dalam batter lagi sedap. Enak benda tu 2 jam je tu kot. Kalau letak 1 hari pun lagi mantap rasanya aku benda ni. 4 jam ke 2 jam. Tapi kena restkan tepung tu bagi dia mantap kepal macam tu. Maknanya tepung korang mantap jadi. Okey, korang sini boleh tengok dia punya texture dia
tepung tu berderai cantik je. Dia tak boleh terlampau lebih air dan dia tak boleh terlampau kurang air. Total list aku masuk air tadi dalam 1/2 cawan tu aku letak 2 kali. Macam tu lah. Tapi tak semua jugalah, ada lebih sedikit air tu aku tak masuk. Macam tu. Sebab nak sukat tu kita tak tahu kita punya tepung tau. Kadang-kadang tepung kita ni korang terlebih tepung sikit. Okay, asalkan korang jangan tengok korang boleh berkepal-kepal tu jadilah. So ni korang boleh terus kukus. Jadi ni aku pakai gula merah dan aku campur sedikit gula sebab gula merah ni kosong. Tapi kalau korang pakai gula Melaka, gula yang keras beku tu dia dah manis. Korang kena cincang betul-betul hancur-hancur baru korang boleh letak kat dalam ni. So aku pakai sudu, buat lubang tengah ni, bagi dia duduk kat tengah, tutup dengan tepung kita. Okay, nampak tak? Tepung ni jadi nice je gitu. Nice je gitu. So korang boleh tengok balik aku punya buat tepung. Asalkan korang boleh kepal. Bila korang dah kepal-kepal tu, korang reskan tepung tu. Okay, faham? Jelas? Kalau korang tak berapa faham dan jelas, korang bolehlah komen kat bawah. InsyaAllah aku boleh balas, aku balas. Okay guys, aku nampak komen tu aku balas. Kadang-kadang komen ni dia dah skip lain dah tertinggal. Maaf okay guys. Okay, ni aku habiskan. Kalau aku nak habiskan tunjuk korang, korang memang skip lah gitu. So apa kata korang buat putu cawan ni. Okay, so yang aku tahu dekat YouTube, kat Google semua dia pakai kutu bambu tu. Dia nak buat macam kutu bambu bulat tu dia pakai daun pandan, daun pisang. Aku dah try. Boleh tu boleh. Bila aku nak tunjuk kat korang, aku rasa benda tu jadi payah tau. Aku just nak ajar korang kuih yang mudah korang belajar, mudah korang buat, tak leceh, jadi senang. Ginilah buatnya. Korang just pakai kuih lompang ni. Okay, kalau pakai yang besi tu pun lagi bagus. Sepatutnya plastik ni tak elok kita kukuh. Dah ini je dekat rumah aku. Okay guys. So korang kena padatkan macam tu. Tolak-tolak bagi padat. Jangan ketuk lah guys. Tak payah ketuk lah. Korang just padatkan dengan sudu je macam tu. Korang boleh tengok lah aku layang-layangkan. Aku manjur-manjurkan dengan tepung. Okay. Tepung ni. Okay, tepung ni tak boleh kurang air dan berapa banyak kali aku nak cakap korang. Bubui mula aku. So 2 cawan metrik yang paling besar tu, korang sukat benda ni, korang yang baru-baru nak belajar, korang buat sikit macam ni. Sikit je guys, sikit je. Korang kena bawa dua cawan lah. Kalau korang buat 1 cawan tu, sikit sangat sayang. Sikit sangat pula. Nanti takut sedap pula. Sedap. Rugi tak buat banyak gitu. So guys, aku nak habiskan membebel dengan korang pula. Okay, nanti aku akan tulis dekat bawah aku punya video ni resepi-resepi dia. Okay, resepi sukatan air dia macam tu lah. Okay. Okay, ni dia. So kita boleh kukuskan. Semasa korang buat ni, korang kukuskan lah. Korang punya pengkukus tu. Tak adalah benda tu jadi lambat. So ni aku susun. Okay, saya susun dia. Kukus. Kalau tebal macam ni, kita kukus dalam 25 minit atau 30 minit. Kalau korang tengok, tepung tu dah mampat ke bawah, maknanya dah masak lah tu. Okay, ni tinggal sikit je. Sikit je, tak apa, kita masuk je dulu. Korang boleh buat nipis pun boleh. Bagi aku, buat nipis sikit pun boleh. Buat tebal macam aku ni pun boleh, tak ada masalah. Sedap dia sama je, insyaAllah sedap. Korang punya takkan gagal, insyaAllah takkan gagal kalau korang ikut step-step aku. Pastikan korang punya tepung tu kalau dah mantap jadi macam mana aku buat tu, InsyaAllah mesti jadi. Okay, sekejap aku nak tunjuk korang tepung macam mana mampat dia. Aku sebenarnya dah banyak skip benda ni. Sampai video aku buat tu banyak yang dah ter-skip tau. Jadi tercepat. Okay, ni nampak ni. Okay, so boleh kukus lah. Kita kukus dulu. Sabar je. Aku kukus dulu. Pastikan korang punya melegak panas-panas macam gini. So korang letaklah korang punya kuih tu. Mana dia? Ni dia. Kuih ni. So tutup dengan kain. Okay guys. Sebelum ni aku suruh basahkan kain. Basahkan kain pun boleh, tak basah pun. Tapi kain aku ni dah lembab-lembab ni. Sebab aku dah banyak kukus makanan. Kuih. So kain aku memang dah lembab. So basahkan pun tak apa. Lepas tu perah. Okay guys. Okay, so kita tunggu dulu ni. Nampak ni aku tunjuk dengan slow motion. Okay, pastikan korang punya kepalan tepung jadi macam ni. Okay, pastikan rest 2 jam ke atas macam tu. Bagi tepung korang rest. Rest, ingat rest gitu. Okay, pastikan tepung korang boleh padat mampat macam tu. Korang pampatkan dah tutup.
tunggulah dalam 2 jam ke atas macam tu. Okay guys. Air aku letak totally 1/2 tu 2 cawan. Okay. Tuang sikit demi sedikit. Okay. Jangan sampai habis air tu. Saya nampak tak tepungnya, nampak berderai. Dia tak terlampau kering, dia tak terlampau basah. Dia yang sedang-sedang elok gitu. Okay guys, tapi kalau korang susah sangat, korang boleh beli tepung putu piring dekat Shopee ada. Itu lagi mudah lah korang ni. Tapi kalau korang nak betul-betul yang korang beli dekat pasar malam tu, dia pakai macam ni kot. Sebab kebanyakan aku tengok semua pakai tepung beras je. Tapi ni aku upgrade sikit, aku letak santan. So dia rasa lemak lah sikit. Dia rasa lemak, tepung tu tak rasa kosong. Okay, nampak tak? Bila korang buat macam tu, dia berderai, pecah semua. Bila korang kepal balik, dia akan kepal macam tu. Dia tak terlampau kering, dia terlampau basah. Okay? So, pada korang yang tak faham, bolehlah tolong komen kat situ. Nanti aku jelaskan. Okay guys, apa yang kurang, apa yang tak kurang. InsyaAllah aku boleh balas. Okay, ni dah siap guys. Nampak tak, dia dah padat, dia dah ke bawah sikit. Maknanya ni dah masak lah tu. Ni 25 minit macam tu. Api biar kuat lah. Jangan kuat sangat sampai terbakar benda tu. Agak-agak lah kuatnya. Okey, dah siap. So, kita bolehlah keluarkan panas-panas macam ni pun tak ada masalah. Korang punya lompan ni tak payahlah korang letak minyak. Sebab dia takkan melekat pun. Sebab dia tepung saja guys. So, kita letak kelapa bagi enak. Yang kelapa yang kita kukus tadi tu, dah panas tu korang gaul-gaulkan dengan garam. Ini nampak tada. Tapi kalau korang punya tak letak kelapa, dia macam kurang enak lah. Okay, masa korang nak panas-panas kelapa tadi tu, kan aku letak garam sebelum kukus. Dah panas tu korang keluarkan, korang gaul lah. Okay, bagi garam tu dengan kelapa tu sebati. Okay, ni dia kuih putu cawan pandan aku. Ini lagi mantap rasa dia sebab dia rasa pandan. Okay, dia tak rasa kosong, dia rasa enak begitu saja. Okay. So guys, selamat mencuba guys. Nak puasa ni korang bolehlah cuba ni. Mana tahu boleh buat income niaga kan. Tada. Okay. So ni dia kutu piring aku. Kutu cawan aku. Okay, nampak tak basah-basah tu sebab air tau. So ni dia. Tada. Sedap sangat-sangat guys. So aku letak kelapa. Kalau korang nak letak gula merah tu banyak pun tak ada masalah, ikut korang. Okay, aku suka gula tu tak terlalu banyak sangat. Okay guys, selamat mencuba guys. Assalamualaikum. Jumpa next video. Kita buat kuih raya pula guys. Tambah kelapa. Mantap guys. Selamat mencuba guys. Assalamualaikum. Bye.